Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qaul wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala Allah pilih kita pada pagi ni, pada pagi pertengahan bulan Ramadan, kan, 15 Ramadan. Hari ni hari yang terakhir daripada separuh yang pertama, first half of Ramadan. Jadi habis saja petang ni, maka berlalulah separuh yang pertama daripada bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita diberikan kurnia oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat sama-sama duduk dalam majlis begini, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Ramadan kita bertambah barakah, Ramadan kita bertambah baik, kita dapat gunakan sebaik-baiknya Ramadan yang berbaki, dan Allah Ta'ala terima Ramadan kita yang telah berlalu. Allahumma amin. Jadi dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, kata-kata baginda yang mulia, juga dengan kita membaca nama-nama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga kita membaca apa yang direkodkan oleh ulama besar seperti Al-Imam Nawawi rahimahullah. Semua ni akan mendatangkan manfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey, so kita terus pergi kepada hadis kita, hadis yang keempat daripada bab jalan-jalan kebaikan, bab yang ke-13. Total hari ini kita akan baca hadis yang ke-120, kan? Secara jumlahnya daripada kitab Riyadhus Salihin 120 ataupun hadis yang keempat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadin muttasilin an Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah wa nafa'na bihi fid dharain amin. Qala الرابع عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. Ad-duthur bisa'il musallatha al-amwal wahiduha dathrun. Hadis yang keempat daripada Sayyidina Abu Zar juga, bahwasanya ada an-nasan, ada orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mengadu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud duthur, telah pergi orang-orang yang mempunyai harta, orang yang berharta telah pergi dengan ujur, dengan pahala-pahala yang banyak. Banyak diorang punya pahala. Pergi dekat sini maksudnya ialah diorang dah dapat lah. Orang kaya dah dapat pahala banyak. Diorang ada keistimewaan yang banyak. Yusalluna kama nusalli. Mereka solat seperti mana kami solat. Tak ada beza pun. Wa yasumuna kama nasum. Diorang pun puasa sama je lah macam kami puasa. Tak ada beza juga. Kan? Maka tetapi mereka ada kelebihan. Apa dia? Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka dapat bersedekah dengan lebihan daripada harta-harta mereka. Fudul maksudnya lebih-lebih, kan, yang tak diperlukan daripada harta-harta mereka. Memang mereka tak perlukan. Tidaklah maknanya mereka macam kami ni yang miskin ni, kami perlu semua harta-harta tu. Mereka tak perlu, mereka boleh sedekah semua benda tu, kan? Sebab mereka ada banyak duit, mereka banyak harta.
Maka Nabi SAW memberi motivasi kepada para sahabat dengan sabda baginda, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi. Bukankah Allah Ta'ala telah menjadikan untuk kalian apa yang kalian boleh bersedekah dengannya? Maknanya bukannya sedekah dengan harta tu saja yang kalian boleh buat. Kan? Bukannya yang macam orang kaya tu saja. Allah Ta'ala dah jadikan untuk kalian pun boleh bersedekah juga. Macam mana? Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih itu juga adalah sadaqah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Setiap takbir juga sadaqah. Setiap tahmid juga sadaqah. Sebut Alhamdulillah. Kullu tahlilatin, setiap kali sebut la ilaha illallah juga adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah, kalian suruh orang buat baik pun sedekah. Wa nahyun 'anil munkar, cegah kemungkaran juga sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah, kalian bersama dengan isteri kalian juga adalah sedekah. Maka para sahabat rasa pelik. Mereka bertanya lagi, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatah, adakah seseorang daripada kami bila mendatangi syahwatnya, maksudnya bersama dengan isterinya, wa yakunu lahu fiha ajrun, dapat pahala juga ke? Melakukan sesuatu yang mengikuti hawa nafsu pun, adakah boleh dapat pahala juga? Maka Nabi SAW menjawab dengan satu soalan supaya lebih difahami. Nabi bagikan satu analogi. Ara'aitum law wada'aha fi haram, apa pandangan kalian ataupun kalian tidak akan melihat bahawasanya apabila diletakkannya pada yang haram, maksudnya dia berzina, akana alaihi fiha wizrun, bukankah dia mendapat dosa? Maka fakadzalika idza wada'aha fil halal, dan begitulah demikian apabila dia meletakkannya pada tempat yang halal, maka baginya pahala, kana lahu ajrun. Hadis ni betul, ia termasuk daripada nak menunjukkan bahawasanya peluang-peluang untuk membuat baik itu terlalu banyak, peluang nak buat pahala terlalu banyak, kan? Tetapi banyak lagi pengajaran daripada hadis ni. Daripada mula sekali kita tengok hadis ni, kita dah dapat satu pengajaran yang besar. Bagaimana para sahabat punya akhlak. Akhlak sahabat adalah mereka berlumba-lumba nak buat baik, dan mereka cemburu dengan orang lain yang mempunyai kemampuan untuk membuat baik, untuk berbuat baik. Kan? Diorang bukannya biarkan aja orang lain buat baik, bahkan diorang pun nak buat baik. Bersungguh-sungguh rasa tak boleh jadi ni. Diorang boleh sedekah banyak, kami tak dapat ni, macam mana ni? Kan? Dia ada rasa cemburu dengan kebaikan yang orang buat. Sebab dia rasa dia pun nak buat juga benda yang sama. Ini kan cemburu yang dibenarkan. Ini sangat-sangat penting. Sebab zaman kita sekarang ni, banyak orang berlumba-lumba nak buat yang kurang. And semalam saya berbual dengan keluarga, sebut pasal dekat Masjidil Haram, kat Masjid Nabawi sekarang sembahyang tarawih 10 rakaat aja. Lepas tu witir 3 rakaat jadi 13. Jadi rasa pelik, kenapa sampai 13 saja? Kenapa tak sampai 23? Kan saya jawab sebab COVID. COVID kan dah lama dah. COVID kan daripada 3 tahun lepas. Jadi kenapa masih lagi sampai sekarang masih lagi Allahumma selamat, masih lagi buat begitu? Itu wallahu a'lam. Mungkin sebab dah manja, kan? Dah tak ada COVID pun masih lagi sembahyang sikit. Masih lagi sembahyang 10 campur 3. Dan dekat tempat kita pun sama juga, kan? Berebut-rebut cari tempat yang pendek, cari tempat yang sekejap je tarawih. Itu lagi best daripada yang panjang-panjang, yang lama-lama. Jadi kita ni sebenarnya berebut nak buat amal, ataupun berebut nak cari yang sikit, kan? Ataupun bila tengok orang lain buat baik, kita tak rasa cemburu, kan? Kita rasa biarlah, dia tu dia lah, kan? Itu dia punya bahagian dia, kan? Kita tak apalah. Dia tak ada rasa cemburu. Bahkan kalau kita tengok macam mana mazhab Maliki, ataupun satu kaul dalam mazhab Maliki yang mengatakan sembahyang tarawih itu 36 rakaat, kerana mereka cemburu. Asasnya adalah kerana cemburu pada penduduk Mekah. Penduduk Mekah lepas 4 rakaat tarawih 70 pusingan, lepas 4 rakaat tarawih lagi, lepas 4 rakaat tarawih tawaf 7 pusingan, lepas 4 rakaat tarawih tawaf 7 pusingan, lepas 4 rakaat tarawih tawaf 7 pusingan. So tawaf 7 pusingan sebanyak 4 kali dalam sembahyang tarawih. Lepas 4, lepas 8, lepas 12 dengan lepas 16. Lepas 20 dah habis dah, kan? So 4, 8, 12, 16. Jadi ada 4 kali dia orang tawaf. Jadi oleh kerana dia orang 4 kali tawaf. Tawaf tu 1 kali 7 pusingan, bukan 1 pusingan je. Itu tak jadi tawaf. Okey, jadi
Lepas 4 rakaat dia orang akan tawaf. Lepas 4 rakaat dia orang akan tawaf. Ini kalau Wahabi dengar ni dia kata bid'ah dah ulama-ulama Mekah dulu ni. Tapi apa cara ulama mazhab Maliki di Madinah? Cara pandang dia orang? Dia orang rasa cemburu. Dia rasa cemburu, maka setiap kali tawaf itu digantikan dengan 4 rakaat. Jadi 4 kali 4 16 rakaat. Jadi 20 rakaat tambah dengan 16 jadi 36 rakaat. Itu cara para ulama kita berfikir. Dia orang rasa cemburu bila orang lain ada peluang untuk buat baik. Jadi dia orang akan berebut pula. Macam mana pula kami nak buat baik? Macam mana kami nak buat baik? Dia fikirkan pula cara macam mana nak kalahkan orang tu dalam buat baik. Bukan kalahkan bagi orang tu lemah, tak. Aku nak lebih lagi daripada orang tu. Ini cara-cara orang, cara fikir yang sebenar, yang sepatutnya ada pada kita. Sepatutnya kita berebut-rebut nak buat baik, bukannya berebut nak buat jahat ataupun nak malas. Okey, jangan tengok orang lain yang tak buat. Itu sebab kalau konsepnya dalam ibadat, kita kena tengok orang yang lebih banyak daripada kita, bukan tengok orang yang lebih sikit daripada kita. Bila kita bersedekah, kita tengok orang yang lagi banyak sedekah daripada kita. Bila kita tengok orang yang tolong orang, kita kena tengok orang lain yang, bila kita tolong orang, kita kena tengok orang lain yang tolong orang lagi banyak daripada kita, ataupun lagi berkualiti daripada kita, ataupun lebih besar daripada kita. Bila kita solat, kita kena tengok orang lain yang solat lagi banyak daripada kita. Bila kita baca Quran, kita kena tengok orang lain yang baca Quran jauh lagi banyak daripada kita. Ini semua penting. Okey. Jadi cara para sahabat macam itulah. Dia orang dapat sembahyang sama macam kami, dia orang dapat sedekah sama macam kami, tapi dia orang dapat sedekah, kami tak boleh nak sedekah, kami tak ada duit. Macam mana ni? Sedangkan Allah Ta'ala itu kan maha adil. Dia orang bukan mempersoalkan adilnya Allah, tapi dia orang tanya pada Nabi supaya dia orang dapat idea apa nak buat. Macam mana cara nak bersaing dengan para sahabat yang kaya. Dan ini juga sebenarnya satu kelebihan mempunyai harta tetapi dengan syarat bersedekah. Ini juga satu pengajaran daripada hadis ni, betapa beruntungnya orang yang mempunyai duit kerana dia boleh bersedekah. Tapi yang pentingnya mesti bersedekah lah. Kalau tak bersedekah tak jadilah untung. Okey. Jadi Nabi SAW pula sebagai seorang yang paling bijaksana. Nabi SAW menyantuni para sahabat, tak kira kaya dan miskin. Jadi yang miskin pun tetap ada peluang untuk masuk ke syurga sama juga dengan orang kaya. Ni Allah Ta'ala punya adil. Bukan orang kaya je dapat syurga. Orang lain pun ada peluang untuk buat kebaikan-kebaikan. Sebab kan kalau sebelum ni kan bila kita dengar orang cakap pasal jamu orang makan, tahlil kan, sponsor dekat budak-budak tahfiz untuk bacakan Quran khatam 30 juzuk. Adalah geng-geng Wahabi ni kata, kalau macam tu orang kaya je lah dapat masuk syurga. Maknanya dia tak baca hadis ni lah. Dia tak baca hadis ni. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kalau dia baca hadis ni, dia takkan cakap macam tu, orang kaya je lah boleh masuk syurga. Tak, orang kaya dengan cara kaya. Orang ada duit dengan cara ada duit. Kalau tak ada duit, ada cara yang lain. Macam itulah cara fikir para sahabat Nabi SAW. Bila diterangkan oleh Nabi, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi. Bukankah Allah Ta'ala dah jadikan untuk kalian juga, kalian boleh bersedekah dengannya. Bukan mesti dengan harta. Kalian boleh bertasbih, kalian boleh bertakbir, kalian boleh bertahmid, kalian boleh bertahlil. Semua itu adalah sedekah juga. Dan tambah pula lagi, kalian suruh orang buat baik, kalian cegah orang buat kemungkaran pun adalah dikira sebagai sedekah juga. Kalian suruh orang buat baik pun sedekah. Ataupun contohnya kita sokong orang yang menyuruh orang buat baik. Kan dalam masyarakat kita ni ada golongan-golongan yang memang mereka suka untuk mengajak orang buat baik. Maka kita tolong, kita sokong mereka, kita support. Wa nahyun 'anil munkar, mereka yang mencegah kemungkaran juga begitu. Dan semuanya adalah sedekah. Maknanya mungkin orang kaya mungkin tak mampu nak buat begini. Sebab orang kaya mungkin tak sempat dengan kesibukan perniagaan dia dan sebagainya, maka dia tak sempat nak tasbih macam orang yang tak ada duit, takbir, tahmid, tahlil kan. Orang yang sibuklah bekerja mencari rezeki, mungkin dia tak sempat nak buat semua benda ni. Tapi kalian sempat, kalian boleh buat amar makruf nahi mungkar kan. Orang yang kaya-kaya tu mungkin nak buat amar makruf nahi mungkar, dia orang pun tak sempat kan, tak ada kemampuan, tak ada keberanian dan macam-macam lagi lah kan. Jadi kalian mampu untuk melakukan semua ni. Jadi boleh sangat untuk dibuat. Okey, jadi buatlah benda-benda ni. Bahkan Nabi kata, hatta kalau dia mendatangi isterinya pun, maka dia mendapat pahala sedekah juga. Maka sahabat tanya,
Macam mana pula katakanlah kita buat ikut hawa nafsu kita dengan pasangan kita pun akan dapat pahala sedekah juga. Maka Nabi SAW terangkan konsep dalam Islam, iaitu kita bila meninggalkan sesuatu yang haram kerana taat pada perintah Allah, juga kita boleh mendapat pahala. Meninggalkan maksiat juga mendapat pahala seperti mana kita melakukan ketaatan. Tapi mestilah dengan syaratnya adalah untuk taat kepada Allah, taat perintah Allah, ikut perintah Allah Subhanahu wa taala, barulah dapat pahala. Okey, wallahu alam. Itu hadis yang pertama. Dan tadi kita sebut tadi kan, Nabi bagi analogi dengan soalan kan. Ini pun sebenarnya satu konsep dalam pengajian, dalam menjawab soalan orang kan. Jadi bila sahabat tanya, Nabi SAW jawab dengan soalan juga. Nabi SAW, ara'aitum, adakah kalian melihat? Ini soalan ni. Ini soalan. So Nabi tanya balik, ara'aitum la wada'a fi haram akana alaihi fiha wizrun. Ini antara kita kata apa, uslub Nabi dalam mengajar. Dalam mengajar ni memang kadang-kadang kita kena tanya balik kepada orang yang belajar dengan kita ni. Kadang-kadang dia bukan hanya semata-mata one way je kan. Dia kena bertanya balik. Cuma kita kat dalam Zoom ni mungkin susah sikit lah. Kalau nak ada apa, dialog, tanya-tanya macam tu. Tapi kalau dalam kelas betul-betul secara proper kan, memang kena ada sesi pertanyaan supaya boleh berfikir kan, anak murid ni berfikir lebih baik. Okey, seterusnya hadis yang kelima. Hadis yang kelima, al-khamis. Qala radhiyallahu anhu al-khamis anhu qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Allah. Sayyidina Abu Zar juga meriwayatkan bahawasanya bersabda kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda pada aku, subhanallah. Nabi SAW bagi tahu apa? Nabi kata, janganlah engkau memperlekehkan, la tahqiranna, jangan menghina, jangan rasa benda tu kecil. Perkataan haqar, ini benda-benda yang remeh. Jangan remeh-remehkan. Apa dia? Al-ma'ruf, benda-benda yang baik, syai'an, satu apa pun. Jangan satu apa kebaikan pun jangan kau hina, jangan kau perkecilkan, jangan kau perlekehkan. Walau antalqa akhaka, walaupun engkau bila berjumpa dengan saudaramu dengan biwajhin taliq, dengan wajah yang tersenyum gembira, dengan wajah yang ceria kan. Jumpa tu senyum dia, ya Allah, membahagiakan kan, menggembirakan, rasa berseri-seri dunia tengok senyuman dia. Okey, jadi jangan rasa benda tu tak ada apa-apa, sebab itu semua ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selalu kaitkan kan, kalau contohnya bila kita masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri, kita ambil semayang, kita baca bismillah ke, kita masuk tandas kaki kiri, keluar tandas kaki kanan ke, kita pakai slipper ke, benda-benda macam tu kalau ikutkan, ada yang rasa macam alas, sebab benda tu benda kecil-kecil je Ustaz. Kita ni Islam ni, kita kena fikir dunia yang begitu dahsyat sekarang ni kan, bagaimana ancaman-ancaman daripada Yahudi dan sebagainya kan. Betul lah, yang tu kenalah fikirkan. Tapi jangan kita pelekehkan yang lain, jangan kita perkecilkan amalan-amalan yang ada kan. Jangan, jadi kena buatlah ni untuk diri kita sendiri ni kan. Sebab saya biasa bagi sebab dia adalah benda kecil-kecil ni biasanya bila kita buat, insya-Allah ikhlas kerana Allah. Dia tak ada sebab lain, tak ada kepentingan dunia langsung, walau secuet pun orang kata. Tak ada langsung kepentingan dunia. Ada ke kepentingan dunia kita pakai baju tangan kanan dulu, pakai slipper kaki kanan dulu, masuk toilet kaki kiri dulu? Mana ada kepentingan dunia langsung kan? Jadi insya-Allah dia memang betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala langsung, tak ada riak, tak ada ujub, tak ada takabur,
Tak ada orang lah pergi dah buat semua benda tu, dia pergi cerita pula dekat Facebook dia, saya kan tiap-tiap hari masuk tandas kaki kiri tahu. Kau ada? Tak mungkin lah. Tak mungkin lah orang nak riak benda macam tu. Jadi benda-benda kecil yang kita kata kecil ni, jangan perlekehkan. Jangan perlekehkan, sebab amalan-amalan itu amalan yang solid kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan ada ganjarannya di sisi Allah. Jadi jangan kita tinggalkan dan jangan pula kita perlekehkan bila orang lain melakukannya. Kan ada dua sudut lah kat sini. Satu pada sudut kita, jangan perlekehkan, jadi jangan tinggalkan, jangan rasa alah tak ada apa lah, benda tu kecil aja. Padahal yang kecil tu mendatangkan pahala yang besar untuk kita. Yang keduanya, jangan kita perlekehkan pada orang lain. Kalau orang lain buat, jangan kata alah itu je buat. Kan. Jadi apa juga sumbangan orang pada kebaikan, apa juga sumbangan orang pada Islam, kita kena hargai. Kan? Jangan kita pula jadi golongan yang menghina, yang memperlekehkan. Setakat buat macam tu semua orang boleh. Janganlah cakap macam tu. Kan? Benda-benda baik ni jangan kita perlekehkan. Okey, seterusnya hadis yang terakhir untuk pagi ni insya-Allah. As-sadisu qal as-sadisu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kullu yawmin tatlu'u fihi asy-syamsu ta'dilu bainal itsnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi wa tahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqah wa tumitul adza 'anil tariqi sadaqah muttafaqun alaih. Hadis ini pun menunjukkan betapa banyaknya peluang-peluang kebaikan. Sekali lagi, contoh-contoh yang Nabi SAW bagi ni, contoh-contoh praktikal dan contoh-contoh yang menunjukkan betapa banyaknya peluang untuk buat baik. Jadi Nabi sebutkan sebagai contoh, bukan ini saja. Kan? Tapi Nabi SAW bagikan contoh. Sebab apa? Kullu sulama minan nas, setiap daripada kita punya sendi-sendi, yang ini macam hadis yang kita dah baca sebelum daripada ni kan, hadis nombor 2 tu, kan? Yang pasal sembahyang duha tu. Setiap ruas tulang manusia ada ke atasnya sedekah, alaihi sedekah, dia mesti bagi sedekah. Setiap daripada kita punya anggota ni, ataupun kita punya tulang, ataupun kita punya sendi, setiap ruas ni adanya sedekah, kan? Yang mesti dia keluarkan. Yang dia mesti keluarkan kulla yaumin, setiap hari, tatlu'u fihi syams, yang mana terbit padanya matahari. Dan itu semuanya, maknanya semua daripada anggota kita ni dia bukan free-free je, semuanya ada sedekah. Antaranya adalah ta'dilu bainal itsnain. Engkau berlaku adil antara dua orang. Maknanya berlaku adil ni apa dia? Ada dua orang yang bergaduh, kau tolong leraikan. Kau tolong jadi orang tengah, kan? Bukan kau mesti campur, tak. Tapi ialah bila kita mampu untuk leraikan pertingkahan antara dua orang, kan? Dengan adil, mesti dengan adil, bukan dengan bias. Jadi itu pun Nabi SAW kata adalah satu sedekah. Wa tu'inur rajul fi dabbatih, engkau tolong seseorang pada binatang tunggangannya. Dia nak naik atas kenderaan dia, fatahmiluhu 'alaiha, kau angkat dia naik ke atasnya, naik ke atas binatang ternak dia. Atau au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqatan, ataupun sadaqatun, ataupun engkau angkatkan untuknya barang dia. Dia naik dulu, bila dia dah naik baru kita tolong angkatkan barang dia. Sebab kalau dia masih kat bawah, nak angkat barang sekali mungkin dia tak mampu, kan? Ataupun dah duduk atas kuda, dah duduk atas unta dia, macam mana pula dia nak angkat barang dia kat bawah. Jadi kita tolong, walaupun kita tak kenal dia. Okay. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah, dan setiap perkataan yang baik adalah sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salah sadaqah, setiap langkah yang kau berjalan untuk pergi ke masjid menunaikan salat, maka itu adalah sedekah. Wa tumitul adza anit tariq sadaqah, engkau menghilangkan benda yang menyakitkan di atas jalan juga adalah sedekah. Ini semua contoh dan kita boleh kiaskan kepada perkara-perkara yang berlaku pada hari ini. Apa yang kita boleh buat? Contohnya ta'dilu bainal itsnain, kita menghukumkan dengan adil antara dua golongan yang bertelingkah. Kita jadi orang yang mendamaikan, bukan orang yang melagakan lagi, dan bukan orang yang mengapi-apikan lagi. Kan? Pada hari ini kan banyak kat dalam internet apa semua ni, yang mana kerjanya kerja mengapi-apikan, bukan kerjanya nak mendamaikan antara dua pihak, kan? Tapi nak lagi dia orang bergaduh, lagi aku suka, lagi puas hati aku. Nauzubillah. Kan?
Kemudiannya macam tu juga tolong pada kenderaan. Tolong pada kenderaan ni kan macam-macam. Zaman Nabi SAW dabah ya binatang berkaki empat. Kan, unta, kerbau. Kerbau tak ada. Ada tapi bukan di Madinah yang paling banyak unta dengan kuda lah kan yang menjadi dabah dia orang, ataupun keldai yang satu lagi. Nak sebut keldai tu sebenarnya. Okay, keldai. So ini semua binatang-binatang yang selalu menjadi tunggangan diorang ataupun untuk angkat barang. Zaman kita sekarang ni, kita ada kereta, ada motor kan. Apa yang kita boleh tolong orang untuk naik kenderaan? Kan, sekecil-kecil kita tolong dia dari sudut macam minggu lepas saya sebut pakai Waze kan. Ataupun sekecil-kecil kita bagi signal. Nah, ini mungkin pada yang last tu, tumitul adza ani tariq kan. Bagi signal pun sedekah juga. Tumitul adza ni menghilangkan sesuatu yang menyakitkan di atas jalan ni, dia macam-macam sudut kan. Saya semalam sampai pagi ni pun masih ada lagi nak kena call ni pihak berkuasa ni. Ada seorang orang yang Allah Taala uji dia dengan masalah kesihatan mental. Dan dia biasanya dia duduk dekat rumah saya ni, dekat dengan air terjun. So dekat kawasan air terjun ni biasa dia dapat makan. Orang yang datang semua bagi makan kat dia. So bila bulan Ramadan, orang tak datang ataupun kalau orang datang pun tak bawa makanan kan. Jadi dia tak ada makanan. Bila dia tak ada makan, dia keluar. Kan? Dia keluar, maka dia duduk kat tepi jalan. Dia duduk tepi jalan, tak apa lagi. Semalam saya dah lalu, dia tengah baring atas jalan, dekat jalan yang gelap. Kan? Ya Allah, memang sangat bahaya. Boleh kena lenyek dengan apa-apa kereta ataupun boleh menyebabkan motor kemalangan. Jadi macam, ya Allah, kita risaunya. Kan? Jadi apa yang kita boleh buat, kita kena ubah dia tu ke tempat yang lain, sama ada bagi makan pada dia ataupun kita tolong ataupun hubungilah kan pihak yang berkuasa dan sebagainya. Semalam saya dah hubungi dah, tapi macam tak ada tindakan lagi tu, sebab pagi ni dia masih ada lagi, cuma dia dah tak baring malah, dia berdiri. Tapi berdiri kat tepi jalan tu, dia bukan dekat atas side jalan tu, dekat atas jalan tu tempat orang bawa kereta kan. Dia berdiri dekat situ, kesian dengan ya Allah. So apa pun kita, apa yang kita boleh tolong kita tolong. Okey, lagi kita tolong orang naik kenderaan kan, naik kenderaan. Contohnya tayar pecah contohnya kan, tolong walaupun orang tak kenal. Dekat Malaysia masya-Allah banyak orang tolong. Bila kenderaan kita, bila tayar kita pancit, ada je orang yang akan tolong kan, tolong bukakan, tolong gantikan tayar dan sebagainya. Masya-Allah. Kan, ini semua adalah apa dipanggil itu sedekah. Dan juga tolong angkat tolong angkat barang orang kan ke atas kenderaan dia. Kadang orang naik motor kan, kita tengok dia nak angkat barang tapi dia terkial-kial kan. Jadi kita tolong angkat, letak dekat atas motor dia. Walaupun kita tak kenal dia, walaupun orang bukan Islam pun dah dapat pahala yang banyak, insya-Allah sangat. Dan banyak contoh kan orang boleh buat. Ada orang dia lagi besar lagi daripada tu, dia tolong orang repair kereta. Sebab dia ada kehebatan tu, dia ada kepandaian tu kan. Jadi kepandaian tu digunakan untuk tolong repairkan kereta orang lain. Dan dengan percuma lagi, tu dipanggil sedekah jugalah. Dia kira sedekah. Macam tu juga selain daripada tu, lagi besar lagi daripada tu, dia bagi hadiah kereta tu kat orang. Itu lagi besarlah. Pun ada juga orang yang buat macam tu kan, bukanlah hadiah terus, kadang bagi pinjam dan sebagainya kan. Dia kata alah kesian kereta dia rosak kan, bagi dia pinjam kereta aku pun ada 2 kereta kan. Kereta yang buruk ni aku pakai, kereta yang cantik ni aku bagi dia pakai. Contohnya. Itu yang sepatutnya kan. Bila kita nak bagi kat orang, jangan bagi yang teruk sangat, yang dah rosak dan sebagainya. Okey. Saya pernah dapat waktu kereta rosak, ada kawan bagi pinjam kereta dia. Alhamdulillah, saya seronok. Alhamdulillah, syukur sangat. Cumanya itulah, kereta yang dia bagi tu pun Allah dhaif sangat-sangat dah. Maknanya dia dah tak pakai kan, dah tak pakai dan dia pun tak nak pakai sebab dah teruk sangat. Rupanya yang teruk itulah yang diberi pada orang kan. Ini biasa dalam masyarakat kita. So kena fikirkan betul-betul lah kan. Bila kita nak bersedekah, biar yang terbaik. Kemudiannya wal kalimatu thayyibatu sadaqah, kita bercakap baik. Lawan dia bercakap buruk kan. Jadi sama ada diam ataupun bercakap baik. Falyakul khairan au liyasmut, sama ada bercakap baik ataupun diam. Bercakap baik ada sedekah. Kalimatu thayyibah juga membawa maksud la ilaha illallah, zikir kita juga
adalah sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiya ila salah, setiap langkah kita pergi ke masjid pun sedekah, dan menghalang sesuatu yang menyakitkan daripada jalan, mengangkat, mencabut duri di atas jalan pun adalah sedekah. Okey. Soalan, salam Ustaz, adakah semua sedekah ini juga termasuk dalam sedekah yang dituntut dalam bulan Ramadan? Sedekah yang dituntut dalam bulan Ramadan yang dimaksudkan dalam hadis-hadis yang ada secara jelas sebut tentang yang paling khususnya adalah sedekah duit. Kita tak nafikan bila disebutkan harta ataupun infak kan. Infak ni dia bukannya sedekah ni besar. Infak salah satu daripada sedekah. Infak salah satu daripada sedekah. Okey. Jadi ini salah satu daripada yang paling dituntut adalah infak. Tetapi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam sahih disebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bil khair. Ajwadun nas bil khair itu adalah paling pemurah dengan kebaikan, disebutkan paling pemurah dengan kebaikan. Jadi bil khair itu kebaikan ini umum. Ini yang disebutkan juga oleh para ulama, mengatakan apa juga jalan-jalan kebaikan, Nabi SAW paling pemurah. Maka pada bulan Ramadan disebutkan ajwadu ma yakun fi Ramadan. Nabi SAW paling pemurah pada bulan Ramadan. Paling pemurah ni sama ada dengan harta dan juga dengan segala bentuk kebaikan. Kemudiannya warawahu Muslim aidan. Tadi hadis tu Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Yang seterusnya warawahu Muslim aidan, dia lebih kurang sama je macam hadis yang tadi ni, cuma bentuk yang berbeza sikit aja kan. Warawahu Muslim aidan min riwayati Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah riwayatkan tadi Sayyidina Abu Hurairah qalat qala Rasulullah SAW innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala 60 wa 300 mafsilin. Sesungguhnya diciptakan setiap manusia daripada Bani Adam di atas 360 mafsil ni, ruas-ruas ataupun sendi-sendinya. Faman kabbarallah, siapa yang bertakbir, wa hamidallah, memuji Allah, tahmid alhamdulillah, wa hallalallah, bertahlil, sebut la ilaha illallah, wa sabbahallah, bertasbih, wa astaghfirullah, beristighfar, wa azala hajaran an tariqin nas, dia cabut satu batu daripada jalan manusia, macam tadi jugalah kan. Au syaukatan, ataupun satu duri, au azman, ataupun satu tulang, an tariqin nas, daripada jalan-jalan orang ramai, au amara bi ma'ruf, ataupun dia memerintahkan yang ma'ruf, au naha an munkar, ataupun dia mencegah yang munkar, adada sittina wa thalathimiatin fa innahu yumsi yawma idzin wa qad zahzaha nafsahu aninnar. Dia buat semua tu dengan bilangan sebanyak 360. Sebab 360 tadi tu macam yang kita sebut tadilah 360 sendi. Jadi kalau kita boleh buat bilangan semua tu sebanyak 360, maknanya campur-campur tu semua 360. Takbir, tahmid kita, tahlil kita, tasbih kita, istighfar kita, kita tolong orang kan. Nak tunjukkan kat sini juga dia ada hablum minallah, ada hablum minan nas kan. Ada hubungan dengan Allah, zikir-zikir kita, dia ada pula hubungan dengan manusia lain. Kita membantu orang lain, kita menyenangkan jalan orang lain, ataupun kita ajak orang lain buat baik, kita mencegah kemungkaran. Sebanyak 360 kali ataupun 360 bilangannya, fa innahu yumsi yauma idzin, dia akan berpetang-petang pada hari tersebut, maknanya settle hari tersebut, selesai satu hari tersebut, apa yang dia dah jadi, dia telah waqad zahzaha nafsahu anin nar, dan dia telah menjauhkan dirinya daripada api neraka. Dan waman zuhziha, siapa yang telah dijauhkan daripada api neraka, orang itulah orang yang berjaya. Zahzaha ni maksudnya ba'ada nafsahu, maksudnya dia menjauhkan dirinya daripada api neraka. Jadi maknanya kita kalau dapat buat semua benda tu, melaksanakan tuntutan kepada kita punya anggota kita sendiri, ini semua adalah sedekah yang menyebabkan kita dapat menjauhkan diri daripada api neraka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita dan keluarga kita daripada api neraka. Soalan, untuk mendapat pahala sedekah,
adakah kita perlu untuk niat bersedekah ataupun dia dah automatically dapat pahala sedekah walaupun kita tak berniat sedekah, sekadar melakukan kebaikan-kebaikan yang Ustaz bagi contoh sebentar tadi. Dia tak perlu niat sedekah waktu buat semua benda tu, tetapi buat benda tu semua mestilah dengan niat buat baiklah, bukan tak sengaja. Kan, bukan tak sengaja. Kalau tak sengaja tak dapatlah pahalanya. Kan, kita tertolong orang pula kan. Jadi tak dapatlah pahalanya. Tapi kalau kita kita dengan niat nak buat baik, maka itu adalah sedekah. Maksudnya bukan mesti niat sedekah bila baca la ilaha illallah sedekah kan. Bukan macam tu. Bukan mesti niatkan sedekah setiap perbuatan kita tu. Tapi perbuatan kita tu mesti berniat lah kan. Niat kita nak dapat keridaan Allah dan sebagainya kan. Jadi kita pun sebut alhamdulillah, 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 ataupun la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah kan. Jadi bila kita buat benda-benda baik tu, itu sendiri, dia tu sendiri itself adalah sedekah. Kan? Dia tak perlu pula, okey aku nak sedekah ni, jadi aku pun kena baca la ilaha illallah, la ilaha illallah 360 kali contohnya kan. Dia bukan macam tu. Dan cukup kita sebut saja pun dah dikira sebagai sedekah. Wallahu a'lam. Cukup setakat tu insya-Allah untuk pagi ni. Hadis yang ketujuh insya-Allah kita akan sambung pada selepas raya. Insya-Allah. Sebabnya minggu depan 13 April kan. Minggu depan 13 hari Khamis. Tolak 5 jam pukul 3 pagi. Saya rasa pukul 3 pagi tu saya dalam train sebenarnya. Jadi saya tak dapat nak online pada minggu depan dan minggu satu lagi juga. Jadi minggu satu lagi tu maknanya lagi 2 hari nak raya kan maknanya kan. Pun tak dapat. Jadi insya-Allah kita akan sambung semula selepas daripada Aidilfitri insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah Taala kurniakan kita Ramadan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita dan keluarga kita semuanya di kalangan mereka yang telah mendapat manfaat daripada Ramadan dan terus berusaha untuk memperbaiki Ramadannya dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita, orang-orang yang kita sayang, semuanya di kalangan mereka yang telah beroleh kebaikan-kebaikan Ramadan, dan Allah Ta'ala terus kurniakan dan tambahkan lagi kenikmatan Ramadan pada kita sehingga kita dapat menikmati Ramadan selayaknya seperti mana dinikmati oleh Rasulullah SAW dan para sahabat baginda radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita Lailatul Qadar dengan berkat kita baca hadis-hadis Nabi SAW pada pagi-pagi begini. Mudah-mudahan kita dapat kecintaan pada baginda Nabi Muhammad SAW, dapat amalkan semua perkara yang baginda suka dan tinggalkan apa yang baginda tidak suka, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita semua di kalangan mereka yang mencintai dan dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qudri unsa wa dhakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama azabil khair nukfa kulla syarr. ربنا أصلح لنا كل شؤون وآكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتنا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya Rabb. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Semoga Allah mempermudahkan segala urusan Ustaz, perjalanan Ustaz, dan kami mohon maaf atas apa-apa kekurangan daripada pihak kami, dan mohon dikenang kami dalam doanya Ustaz insya-Allah, dan semua anak-anak muridnya yang hadir hari ini, masya-Allah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsiran.